Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naqul intifa' wa ifadata wa shifalah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair bi ibtigha'i wajhillahi wal radih qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Saya muliakan tuan-tuan imam, pengurusi dan juga ahli besar masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bertemu pada malam ni. Baik, tuan, kita nak sambung bacaan kitab Masail At-Tauhid yang dikarang oleh Tuan Guru Al-Marhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman. Mudah-mudahan ada manfaat teman kita pada malam ini. Baik, kita mula dengan mukadimah tuan ya, muka surat 5. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasaruhu wa walah. Wa ba'dah, sesungguhnya sangatlah sukacita hamba serta bersyukur kepada Allah yang telah membukakan dada hamba serta melapangkan fikiran hamba serta menyampaikan cita-cita hamba buat menyusun risalah yang kecil ini pada ilmu tauhid. Sebelum daripada tersusunnya risalah ini, sangatlah duka cita hati hamba disebabkan kaum yang sebangsa dan seagama dengan hamba telah banyak yang tergelincir daripada landasan i'tiqad agama Islam yang hakiki. Sebab-sebabnya ialah kerana kurang faham akan perkara-perkara agama, lebih-lebih tentang ilmu usuluddin, sehingga kebanyakan yang ditemui semuanya sangat dhaif tentang ilmu ini. Tuan-tuan, ni sebab kenapa pengarang kita rahimahullah karang buku ni. Jadi ditulis pada tahun 1952 selepas daripada penjajahan Jepun dah. Tapi Jepun dah lah, dah masuk zaman Inggeris balik tu. Jadi di zaman ni Syekh kita kata sangat sedih kerana melihat ramai di kalangan orang-orang Islam kita yang tergelincir akidahnya. Dari sudut mana tuan-tuan? Mungkin dari sudut kehidupan seharian, jauh dengan pegangan agama, jauh daripada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam keadaan yang pada hari ini pun macam tu juga. Jadi sepanjang waktu boleh kita katakan hampirlah keadaan yang sama berlaku juga dengan keadaan yang ada pada kita hari ini. Bila mana umat Islam jauh daripada ilmu yang sebenar, bila mana kita jauh daripada ilmu ataupun kita kata daripada akidah yang benar, maka kita terdedah kepada penyelewengan, kita terdedah kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Dan memang itulah matlamat dan tujuan utama yang nak dibawa oleh, kalau kita boleh katakan, musuh-musuh yang nak melemahkan Islam. Tuan-tuan, sumber kekuatan utama umat Islam letak pada akidah kita. Akidah yang betul, akidah yang benar, itulah sumber kekuatan kita, tuan-tuan. Kalau sumber kekuatan kita dirosak, maka yang lain-lain tak boleh membantu.
Contoh, ibadat kita banyak, sembahyang banyak, baca Quran banyak, tiap-tiap tahun pergi haji, umrah dan sebagainya, zikrullah banyak, tapi akidahnya rosak. Apa gunanya dengan? Bila asas yang paling utama itu rosak, maka apa yang dibina di atas asas tersebut semuanya tidak akan memberi apa-apa kesan dan bekas, bahkan tidak memberi manfaat sedikit pun. Contoh kalau baca sejarah Khawarij, tuan-tuan, yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tuan-tuan, bukan jalan-jalan orang. Itu sepanjang malam sembahyang, orang yang sembahyang di sepanjang malam, dia ini hitam Quran, apa Quran? Kita mana habis Quran? Nak kena masuk Mahat Hafiz dulu. Kita nak umum karak ni, ingatan pun tak kuat. Mana boleh nak hafal dah, tak larat nak hafal dah kita. Dia dengan hafal Quran, dengan sembahyang malam dan sebagainya. Jadi kalau nak diukur dengan ibadat kita, beza sangat-sangat. Bahkan jauh lebih dia berbanding dengan kita. Tapi inilah orangnya yang di waktu malamnya sembahyang malam, yang Quran dihafal. Inilah orangnya yang menghukumkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sebagai kafir, layak dibunuh. Bukan orang biasa, bukan orang kafir yang bunuh dia. Bukan orang yang, kalau kita katakan bukan orang yang terang-terang memusuhi agama Allah, tidak. Tapi orang yang tak memahami agama Allah Ta'ala dengan cara yang betul, sehingga akhirnya berlaku perkara yang macam ni. Ini macam yang kita dapat berita satu lagi. Allahu Akbar, ini hari Jumaat. Nama apa? Syekh apa di Syria yang dibunuh tu, yang dibom berita dia. Diletakkan bom dalam beritanya, kemudian diletupkan beritanya secara kawalan jauh. Dibunuh oleh golongan-golongan, dia sebut sini tak tahu lah, nak berita sebut betul dalam cerita. Dibunuh oleh golongan-golongan Wahabi di Syria kerana memandang ulama-ulama Ahlus Sunnah ni sebagai golongan yang halal darahnya, yang boleh dibunuh. Sama macam kes yang berlaku di zaman dulu lah. Golongan Khawarij melihat orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka itu golongan yang terkeluar dari Islam dan harus dibunuh, bahkan wajib dibunuh. Itu yang jadi sasaran mazhab Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Amr bin al-As bin Said. Tapi kehendak Allah Ta'ala yang mati hanyalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sahaja. Di waktu subuh tu keluar untuk sembahyang subuh. Dua lagi, Sayyidina Amr bin As dan juga Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan itu tak dibunuh sebab kebetulan hari yang dirancang nak bunuh tu mereka tak keluar pergi ke masjid. Biasanya tuan-tuan Amir, Khalifah, Raja yang akan jadi imam sembahyang subuh tu, kebetulan hari itu kedua-dua orang sahabat Nabi tadi ni sakit, tak boleh nak keluar pergi. Maka orang lain yang jadi imam ganti. Imam tu yang dibunuh tu, Sayyidina Ali di Kufah, mati dibunuh. Siapa dia yang bunuh tu? Ni Khawarij. Kita bayangkan tengok. Disebabkan kerana asas yang tidak betul. Sembahyang malam, Quran dibaca dan sebagainya, tapi membunuh semulia-mulia makhluk zaman tu, tuan-tuan. Siapa ni kata lah gitu. Sebab apa? Sebab yang paling mulia di kalangan umat Muhammad ni Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tiga dah meninggal dah. Tinggal Ali bin Abi Thalib kan? Ada. Kan tidak kita kata macam tu dah. Semulia-mulia sahabat Nabi ni ikut tertib khilafah yang mereka pegang tak? Ini pendapat jumhur ahli sunnah. Abu Bakar dah meninggal, Umar, Uthman pun dah meninggal, tinggal Sayyidina Ali. Kalau kita boleh katakan semulia-mulia manusia yang datang ke bumi ketika itu, dia lah. Itu dibunuh entah. Hanya semata-mata kerana salah dalam memahami apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Salah dalam menafsirkan Quran, salah dalam menafsirkan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga sanggup menumpahkan darah saudara sendiri. Ini
Jadi keadaan yang macam ni lah menyebabkan pengarang kitab kita tadi rasa sedih tengok jauhnya umat Islam zaman tersebut daripada urusan agama, sehingga membelakangkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tak kenal lagi dah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kenal pun cara yang tak betul, maka natijah dia akan rosak. Kalau asas dia rosak, dia natijah akan rosak. Walaupun dia banyak ibadat, dia kuat ibadat dan sebagainya. Sebab ibadat yang dia lakukan tu, dia akan rubah. Sebab kalau asas tak kuat, kita nak bina rumah macam mana? Kalau tanah, tapak untuk kita bina rumah tadi ni, tapak tu tapak yang tak kuat, tak kukuh. Bina bagaimana? Dia akan terjun ke dalam tanah dalam bawah. Sebab tapaknya tak kukuh dan tak kuat. Maka sebab itulah ilmu akidah ni perkara yang paling asas dan paling dasar, yang wajib kita fahami, kita perbetulkan dia, supaya amalan yang kita bina di atas tu. Sebab tu dia panggil usul. Usul ni asas, dasar. Solat 5 waktu, zakat, haji kita, jihad kita, apa lagi, muamalat kita, yang segala dalam fiqh yang kita belajar adalah daripada bab ibadatnya, muamalatnya, jinayatnya, munakahannya, sehingga sampai hubungan antara kita dengan orang yang bukan Islam, hubungan daulah Islamiah dengan daulah bukan Islam dan sebagainya, semuanya dibina di atas asas dan dasar yang satu tadi ni. Kalau asas akidah tu runtuh, yang kita katakan sebagai usuluddin, umbi agama, teras agama tu runtuh dan tak baik, maka yang dibina di atasnya juga semuanya akan runtuh dan jatuh. Ibadat kita pun tak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila hasil kitab ni, Syekh kita kata, aku rasa sangat seronok. Sebab apa? Ini antara sumbangan yang boleh beliau berikan untuk membawa kepada masyarakat zaman tu, untuk mengenal kembali, untuk kita memahami akidah dengan cara yang betul dan benar, asas yang basic bagi betul. Sebab kalau tak betul, dia akan bawa kepada kerosakan. Jadi dia bermain dengan bicara yang paling simple lah, kita kata, dengan cara susunan yang mudah untuk disampaikan kepada masyarakat. Buat dalam bentuk soal jawab, gitu. Senang untuk kita nak memahami permasalahan akidah yang dibicarakan nanti. Maka dengan sebab itulah mereka tidak berapa hiraukan pekerjaan agama dengan haknya. Ini dia. Sebab bila dah tak kenal Allah Ta'ala, nak deliver kita tuan, deliver. Halal dan haram. Sembahyang, puasa, apa ya? Puasa sembahyang macam mana? Untuk apa? Kalau kita tak kenal Allah Ta'ala, tak kenal Nabi SAW, ni bulan Rabiul Awal ni, takkan tak main langsung, tak tercetus langsung dalam hati kita. Ni bulan kelahiran Nabi SAW. Bulan ni lah alam semesta tadi dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan kelahiran nur cahaya. Dilahirkan cahaya kebenaran, dilahirkan bagi kita cahaya petunjuk yang memandu sekalian umat manusia ke arah jalan yang benar. Ni bulan ni, esok lusa nak sampai. Jadi bila masuk Rabiul Awal, takkan tak terasa sikit pun berbunga-bunga hati kita, takkan tak rasa seronok sikit pun. Dan nak rasa apa? Kita pun tak kenal Nabi. Nak rasa apa? Kita pun tak pernah rasa kebesaran Nabi Muhammad. Kita tak pernah rasa yang Nabi ni Nabi yang mulia dan agung. Kita pun tak kenal dia, tak tahu sejarah dia. Sebab itulah dibuat berbagai-bagai majlis, berbagai-bagai program. Ada yang buat secara tahunan, ada dibuat secara bulanan, ada buat secara mingguan, semata-mata untuk memperkenalkan kepada masyarakat seluruhnya. Ini dia yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Inilah jalannya, satu-satunya jalan yang boleh kita ikut untuk membawa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan lain dah. Siapa-siapa yang nak menuju kepada Allah Taala, ikut jalan lain daripada jalan yang dibawa oleh baginda Nabi, dia tak akan sampai. Dan ikut macam mana kalau kita pun tak kenal. Sama macam urusan agama.
Kalau tak mengenal Allah Ta'ala, macam mana kita nak tunaikan hak perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Macam mana kita nak menyembah yang dengan sebenar-benar sembahan? Bagaimana kita nak rasa perhambaan diri kita? Macam mana kita nak jadikan diri kita ni sentiasa mengingati Allah Ta'ala? Kalau Allah Ta'ala pun kita tak kenal, kita tak tahu. Mengada-ngada dengan riak sahaja, wala'iyadzubillah, sehingga kan amal-amalan yang dibuat hanya sekadar untuk dipertontonkan kepada orang. Kerana mereka tidak tahu akan sebenarnya agama. Ini keadaan yang berlaku zaman tu, tuan-tuan, secara umum lah, secara umumnya. Kerana mereka tidak tahu akan sebenarnya agama, maka mudahlah bagi mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang merosakkan agama Islam. Itu yang Sayyidina Umar kata lah. Jangan Sayyidina Umar kata, aku tidak takut musuh nak merosakkan Islam, tapi yang aku lebih takut yang ini adalah orang Islam yang membesar dalam jahiliyah. Orang Islam yang membesar dalam jahiliyah, sehingga dia menganggap perkara yang mungkar sebagai baik, perkara yang kecil itu sebagai baik, perkara yang baik pula dia anggap sebagai kecil. Mungkin satu hari nanti orang akan melihat bahawasanya menipu itu satu perkara yang betul. Pasal apa? Dah ramai yang menipu. Tak boleh pisah lah daripada kehidupan kita dalam menipu. Mungkin orang akan menganggap menerima rasuah itu satu perkara yang biasa. Mungkin kita akan menganggap riba itu perkara yang biasa. Ya, mana terima dah. Masyarakat kita lama dah menerima yang kata riba itu benda yang biasa, arak itu benda yang biasa, berhubungan laki-laki dan perempuan secara yang tidak syar'i itu perkara yang biasa. Buktinya ialah tentang kita keluar tengok ke tengah masyarakat, apa yang kita rasa? Kita pergi pasar raya, kita tengok arak dijual secara terbuka, apa yang kita rasa? Kita tak rasa apa-apa. Pergi tengok Tesco ke, Ion ke, Billion ke, TF ke, apa nama mat yang ada tadi ni, masuk tengok. Sampai dekat bahagian arak tu kita tak kata apa. Bahkan dalam hati kita sikit pun tak ada rasa bersalah, tak ada rasa benda tu haram, tak ada rasa kecil. Kita lalu gitu, pergi tengok pula dia nama banyak, nama baru pula ni. Fikir lah. Dia tak rasa apa. Riba, ada apa? Riba satu benda yang biasa dalam masyarakat hari ini. Apa lagi apa? Macam minuman dalam tin biasa saja, dia dapat di mana-mana kedai apa ada jual. Pasal dia kita hendak pasal kita dibesarkan dalam suasana yang macam tu, sehingga kita boleh terima keadaan yang begitu rupa. Kalau pendedahan aurat lagi lah, cuba mari cakap pendedahan aurat, kita akan terbelah kan. Alah Ustaz, benda kecil je pun nak cakap apa? Masalah rumah yang lebih besar lagi. Kalau benda kecil pun tak boleh settle, tak boleh selesai, nak harap benda besar macam mana? Benda kecil pun yang kita katakan kecil ni tak boleh selesai, macam mana kita kata benda besar? Tuan-tuan, kebakaran yang besar, kebakaran yang letupan-letupan yang besar yang jadi di macam di Lebanon kan? Apa-apa ni yang didengari jarak sampai berapa ratus kilometer, hilang bangunan tu, hilang tak tahu pergi ke mana. Itu tentu bukan berlaku melalui letupan bom sahaja. Bukan Amerika hantar bom atom ke, bukan diserang oleh Israel dah. Bermula daripada percikan api yang kecil. Bermula daripada rokok, puntung rokok yang masih berjalan yang dilempar tepi itu, yang akhirnya menyebab berlakunya kebakaran yang besar, letupan yang besar, kehilangan wang ringgit, harta benda, nyawa dan sebagainya. Kebanyakan kata tanya tengok bomba
kebanyakan kebakaran-kebakaran yang berlaku sehingga menghilangkan jutaan, kerugian jutaan ringgit, menghilangkan nyawa sebagainya, kadang-kadang kebanyakannya bermula daripada kecil-kecil. Bukan kena seram. Alah, aksiden jalan raya tu bukannya ada bintang orang dah. Terlelap kejap je, terlena kejap je, bukan lama pun, 3 second je. Jatuh dalam dom, masuk ke dalam laluan orang. Driver trailer sambil tengok WhatsApp, bukan tengok WhatsApp lama-lama, sambil tengok depan tengok je, gitu je. Tapi terbabat sampai lengkap berapa biji kereta, berapa orang yang mati. Kes-kes macam tu berlaku, bukan benda besar pun ya. Dan kebanyakan benda-benda yang salah tadi ni bukan berasal daripada benda-benda yang besar, dimai daripada yang kecil-kecil. Buat tuan-tuan dekat mata dia. Buat juga dengan masyarakat. Masalah contoh orang nanti kena bangunlah golongan-golongan feminis ke, hak asasi manusia dan sebagainya, akan mempertahankan pegawai muka. Ini hak asasi manusia dijamin oleh undang-undang negara. Nak pakai macam mana pakai lah. Dia tak baca yang kita ni sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Dan sebagai hamba kita wajib bertindak sebagai seorang hamba lah, dan taat dan patuh kepada perintah agama. Tapi dia tak faham urusan agama, tak tahu apa dia agama tu, apa urusan agama, apa perkara yang dibawa oleh agama, apa tuntutan agama terhadap kita. Tak kenal semua benda tu, maka banyaklah perkara kebincangan yang laku. Maka mudahlah bagi mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan yang merosakkan agama Islam. So tanpa kita sedari, kita sendiri yang merosakkan agama kita. Kan Nabi sebut dalam hadis tu kan, barang siapa yang mendirikan solat kan, man aqama as-salat faqad aqama ad-din wa man taraka as-salat faqad hadama ad-din. Barang siapa yang mendirikan solat, sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Betul? Berapa ramai hari ini agama diruntuhkan oleh orang-orang Islam sendiri. Nabi sebut je kan, clear. Tak ada sembunyi sikit pun. Man aqama as-salat faqad aqama ad-din. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Nabi sebut. Wa man taraka as-salat, dan barang siapa yang meninggalkan sembahyang, faqad hadama ad-din, sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Berapa ramai di kalangan kita yang meruntuhkan agama? Itu baru sembahyang. Belum lagi kita pergi kepada kewajipan-kewajipan yang lain yang kita sendiri meruntuhkan dia agama tu. Artinya apa? Kalau kita kata Islam ada 5 tiang, 1, 2, 3, 4, 5 tiang ada tu, main-main tuan-tuan bayangkan tengok. Kajian siapa yang mengatakan penduduk di Indonesia ni 80% tak solat? Kan? Ada kan? 80% orang di Malaysia tidak solat. Orang Islam lah, bukan orang lain, orang Islam kita solat. Tinggal 20% yang solat. Artinya kalau ni tiang solat ni, kalau tiang ni tiang solat, 80% tu yang tu goncang nak runtuh tiang tu, 20 yang bertahan. 20 yang bertahan ni tuan-tuan, 20 orang, 20% tadi ni, bukan semuanya khusyuk, bukan semuanya betul sebenarnya. Hak sebenarnya bukan semua betul. Ada yang sebenarnya tak betul. Khusyuk lagi, ikhlas lagi, tak ada. So 20% 3 perempuan sahaja, ambil separuh, 10 orang. So 80 tu duk runtuh, duk goyang nak roboh tiang tu. 20 tahan tu, 10 tahan tu gitu sambil tahan sambil baca WhatsApp. Tak gitu. Sambil sembahyang hati teringat WhatsApp lah. Tengok Facebook. Tinggal 10 aja yang nak betul-betul nak tahan tu.
Mau tak runtuh agama kita. So yang runtuhnya siapa? Kita lah. Ada orang Islam sendiri, orang Islam yang tidak memahami urusan agamanya, yang bermula daripada asas akidah. Serta mencemarkan nama Islam yang suci, ya. Apalagi di zaman kebendaan ini, tuan-tuan selima berdua kan? Zaman kita lagi dahsyat. Zaman kebendaan dibuka seluruh-luruhnya pada kita. Sehingga kan manusia berlumba-lumba sanggup buat apa sahaja demi untuk harta benda, demi untuk pangkat dan kuasa, demi untuk mendapatkan kemewahan yang berbentuk duniawi. Tak kisahlah orang kata apa, membujur lalu melintang patah, alang-alang jeruk kasar biar sampai ke pangkal lengan. Nak jadi apa pun jadilah. Jadi aku dapat benda yang benar. Ini zaman kebendaan ya. Banyaklah Nabi beritahu. Nabi kata aku takut. Aku bukan takut musuh serang kamu, aku bukan takut musuh musnahkan kamu, tapi aku takut kalau dibuka, kalau kamu ditimpakan penyakit umat-umat yang terdahulu. Apa dia penyakit umat-umat terdahulu tu? Dabul umam. Apa dia tu? Dibuka dunia 19-nya pada kita. Tuan-tuan baca balik sejarah kita. Sejarah kejatuhan kerajaan Islam Abbasiyah, Islam kerana Islam Abbasiyah, Umayyah di Andalus, Turki Osmaniyah, sampailah kepada kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara kita ni. Runtuh bukan kerana kekuatan musuh, runtuh kerana kita orang Islam yang terpengaruh dengan kebendaan. Tuan-tuan tengok balik Portugis, meriam Portugis macam mana lawan dengan meriam kita, meriam orang Islam kita, orang Melayu kita, kerajaan Melayu Melaka dulu. Kapal Portugis macam mana banding dengan jom orang Melayu. Tuan-tuan tengok lah. Tengok buka tengok sejarah. 2 kali ganda jom kita ada langgar depa untuk kapal dia orang. Meriam kita lagi besar daripada meriam Portugis. Hebat. Bukan pakai kering dan pedangnya lawan zaman tu. Istinggal lah dengan meriam semua dah. Pasal apa kalah? Dia memang berbiji je kapal ni. Pasal apa kalah? Pasal ada orang yang dijanjikan, yang digula-gulakan dengan kebendaan. Macam kerajaan Islam Abbasiyah. Ketika berlabuh masuklah tawan Abbasiyah tu, dijanjikan kepada nama apa tu? Al-Qami ke apa? Bayat Al-Qami ke apa? Yang dijanjikan dengan jawatan sebagai raja. Kalau ambil tu, tolong kami, bantu kami kena lihat ini raja. Jatuh kerajaan Osmania. Jatuh kerajaan Islam Abbasiyah jatuh. Bila dia menang, pergi jumpa dengan tentera-tentera, kepala tentera-tentera, nak minta jawatan dijanjikan. Dia kata kalau orang hang sendiri satu agama dengan hang, satu bangsa dengan hang boleh khianat. Tak usah kalau satu hari nanti hang juga akan khianati kami. Apa hukuman dia? Dibunuh. Apa tak dapat? Daulah Islamiah Abbasiyah untuk jatuh dengan seluruh ketamadunan yang dicapai. Tuan-tuan bayangkan tengok tuan-tuan. Sungai Tigris tu ayat dia berubah dengan kitab-kitab dia letak masuk. Khazanah ilmu yang dimusnahkan cukup banyak. Sehingga kan sarjana Perancis kata, kalaulah andai kata kerajaan Islam Abbasiyah tidak runtuh ke tangan tentera Tatar, nescaya umat Islam akan lebih duluan naik ke langit, sampai ke angkasa. Ketika orang Barat masih lagi berada dalam zaman kegelapan. So yang merosakkan dia adalah kita orang Islam. Di zaman kebendaan ni, takkan Nabi beritahu kan? Nabi beritahu apabila kita ditimpa penyakit wahan tu, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kasih dan cintakan dunia. Kita berkeling kenapa tuan-tuan? Kita berkeling kenapa? Cek dia kenapa? Orang Islam gaduh kenapa? Kerana agama. Dah.
Kita beda pendapat kerana kebenaran, keduniaan lah. Tak benda nak pada kekayaan, nak pada pangkat, nak pada jawatan. Kita berkelahi lah ni. Di mana-mana pun sama. Bukan kerana benda, bukan kerana agama. Bergaduh, berkelahi kerana masing-masing berusaha untuk meninggikan agama. Ada. Bergaduh dua NGO Islam. Bergaduh sebab apa? Sama-sama nak buat dakwah Islam. Bergaduh pasal masing-masing nak bantu orang Selangor nak pergi hantar ayam, contoh. Ada? Ada gambar ni juga. Baik tu, baik kan? Bergaduh si A dengan si B, nak sama bawa lori tangki tangan bawah, trailer. Penuh dengan ayam tu. Nak bagi ke orang tangan ni. Pasal apa ambil ayam, dia ambil ayam aku. Berebut nak bagi ayam. Ada? Macam di Mekah dengan Madinah kan? Kita masuk masjid bulan puasa kat tarik dia makan tempat dia. Tanya lu, makan apa? Kerupuk roti. Nasi berani. Sorry lah bang, punya nasi berani ya. Berebut nak jamu kita makan. Okey lah. Berebut nak bagi bantuan kepada fakir miskin. Berebut nak bagi bantuan kepada anak-anak yatim. Dia pergi bagi, kita pun pergi bagi juga. Tahu kita pergi bagi apa? Puluhan ni. Okey lah. Berebut kerana urusan agama. Ada tak? Ada. Kalau ada betul ada senang kita hantar. Tak gaduh. Tambah majlis Covid ni pula lagi senang. Tapi membuat ada urusan keduniaan. Kemajuan kafir telah melambung tinggi. Jadi tapi inilah ni kita tak kuasa Allah Ta'ala. Zaman kita lah ni kita tengok orang-orang yang kita nama orang barat, orang kafir, mula nampak Islam tu. Tuan-tuan, kita manusia ni tuan-tuan, kalau jadi kita ni sampai satu tahap macam mana pun kita akan rasa jemumur juga lah. Kalau kaya saja tuan-tuan nak buat orang, duit banyak buat apa? Pendapatan sehari 5 juta masuk. Tiap-tiap hari 5 juta. Takkan nak makan jeruk. Lori makan nasi 3 lori sehari, rumah dia 3 lori. Kambing 30 ekor sehari dia makan. Tak larang. Pendapatan banyak mana pun kita makan tangan tu, nasi sepinggan tu ya. Lajak-lajak pergi 2 pinggan. Tu je. Kalau hak kaya sangat tak boleh makan apa langsung. Dah, gua tengok hak kaya-kaya. Orang Ta'ala bagi duit banyak, kekayaan banyak, makan apa? Makan roti biskut kering. Data kata lemak tak boleh, manis tak boleh, masin tak boleh, segala benda tak boleh. Makan nasi kambing tak boleh, ayam tak boleh, daging tak, ikan tak boleh. Apa tak boleh? Habis dia makan apa? Data biskut, jagung. Dia tak jumpa orang, tak marah. So orang kaya, orang senang, orang mewah dan sebagainya. Sampai setahap dia tak jumpa orang. Nak cari apa lagi? Dia nak cari ini, Tuhan. Tuh. Dia nak cari ketenangan dalam diri dia, cari ketenangan dalam jiwa dia. Tak jumpa kat mana? Tak jumpa kat mana? Sebab kebahagiaan ni adalah milik Allah Ta'ala. Dia akan bagi kepada orang yang dikehendaki. Tentang kebahagiaan tak boleh cari. Tak akan dapat dengan wang angin. Tak akan jumpa. Tak akan jumpa dengan rumah yang cantik lah. Tentu nikah lah kawan cantik. Macam mana pun kalau tak dapat tak akan jumpa lah. Cantik berkami, cerai lah nikah. Laki dia kacau. Berpuluh kali gendam dia kita. Hidung mancung kami. Saigak tak mengarah. Cerai dia. Bini, comel, saigak kami. Pun kena cerai lah. Lebah-lebah mana siap dengan lebah-lebah ni. Package, baik. Artinya apa? Bahagia bukan pada luar sana, bukan pada wang ringgit, bukan pada rumah yang besar, bukan pada kenderaan, bukan pada hartanya. Dia main daripada Allah Ta'ala. Sehingga kan kita rasa redha dengan pemberian dan juga ketentuan Allah Ta'ala. Apa jua yang diberi pada kita, kita akan rasa redha. Ketika ada rumah yang sempit, kita akan rasa luas dan lapang. Hidup yang ditimpa dengan berbagai musibah,
kita pandang musibah tadi sebagai satu tanda kasih sayang cinta Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, sehingga dia sambut segala ujian musibah itu dengan penuh kesabaran dan kerelaan sebagai tanda cinta daripada Tuhan dia tadi ni. Jadi orang macam ni tuan, nak cari bila dah sampai peringkat macam tu, dia tak jumpa orang dia terlibat. Atau dia bagi aja dia mula cari agama. Itu kita tengok tak hari ni. Kalau di negara Arab mula tolak Islam, kalau orang yang macam kita ni yang asalnya Islam bakar tadi ni, beranak-beranak ke Islam pun tak mau pada Islam dah. Islam takkan rugi, ingat. Islam takkan rugi, Allah Ta'ala takkan rugi, agama ni takkan rugi. Sebab Allah Ta'ala akan ganti dengan orang lain yang akan naik Islam. Hari ni berapa ramai ada di negara barat yang belum Islam. Di Perancis, di London, di Amerika pun dah mula menyerah. Sehingga akan dijangka mungkin satu hari nanti akan datang dalam tempoh beberapa tahun akan datang, majoriti penduduk di barat adalah Muslim. Bukan Muslim yang migran, tak. Bukan daripada Pakistan, Bangladesh, tak. Penduduk asal sendiri. Tak kulit putih. Balik macam zaman dulu, balik tak Sepanyol dulu ni. Orang Sepanyol sendiri yang perlu Islam. Akan sampai itu. Kau bayangkan dengan segala ilmu, teknologi, kekayaan dan sebagainya yang ada di barat berpindah jadi milik orang Islam. Bukan benda yang mustahil. Allah Ta'ala nak ubah senang sahaja. Kalau kita tak nak, dia akan bagi ke orang lain. Yang rugi adalah orang yang meninggalkan Islam. Islam tak akan pernah rugi. Semua manusia telah tidak percaya lagi kepada agama masing-masing. Ini yang lain ni tak. Lepas tu di barat sana, gereja tinggal orang tentua tak? Orang tentua. Di China, orang Cina pula tak. Yang tak perti yang tak masuk Islam ke Cina, semayang sekali lah. Covid baru ni tengok kan. Ikut dan dia, Pak Jadah pakai semayang ikut lah. Tak tahu apa. Masa orang takut pada Covid. So sikit demi sedikit manusia akan nampak kebenaran Islam. Akan nampak ketuhanan Allah Ta'ala tadi ni. Jadi walaupun manusia tak mau tertolak dan sebagainya, Allah Ta'ala akan tunjuk. Tak ada jalan lain lah untuk selamat. Tak ada jalan lain lah untuk kita cari, untuk kita hidup tenang dan juga aman. Melainkan kembali balik kepada sistem Allah Ta'ala tu. Itu jalan, tak ada jalan lain. Tuan-tuan carilah sistem Allah Ta'ala. Kan saya pernah bagi kita dulu kan, bila minggu lepas kan, yang ketika Napoleon Bonaparte balik ke Perancis lepas berperang di Mesir, dia tengok sistem yang ada negara dia tadi ni kacau bila habis. Untuk rakyat makin susah disebabkan kerana sistem yang dibawa oleh cerdik pandai zaman tu. Bukan bawa kesenangan, tak bawa lagi susah. Cerdik pandai tapi menyusahkan rakyat. Akhirnya dia ambil kitab Syarah Khalil dia. Syarah Khalil karangan Imam Dardir lah, kata salahnya Imam Dardir, syarah pada matan Khalil fiqh Hanafi. So dia ambil sistem muamalat dalam fiqh Hanafi itu, ditatbikkan, dipraktiskan, applykan di dalam masyarakat. Akhirnya bawa kesenangan dan kebahagiaan kepada penduduk negara Perancis. Dan tak orang kafir kan guna sistem yang dalam sistem Islam tadi ni dapat kebahagiaan. Kerana kebanyakan manusia itu tertarik nafsunya kepada apa yang terpandang oleh mata kepala sahaja, maka jadilah sangkaan mereka agama itu karut sahaja. Ya, betul tak? Memang kita manusia macam tu tak? Kita hanya nampak apa yang ada depan mata kita. Kita tak nampak belakang. Kalau kita berjaya, kita nampak apa? Bukan kita nampak Allah Ta'ala. Kita nampak usaha kita. Kita dapat hasil daripada apa yang kita buat. Usaha itu berhasil. Kita betul macam tu. Sedangkan usaha tak ada sana masuk.
Usaha tak ada sama tu. Kita sakit 30 tahun berubat. Akhirnya jumpa lah satu ubat. Minum susu tu lega habis. Alhamdulillah. Usaha mak berhasil akhirnya. Apa-apa. Sudah. Bukan usaha kita yang membuahkan hasil. Berlaku semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala. Tak lain izinkan. Bukan pasal minum susu tu dah. Kadang Allah Ta'ala dah janji nak pergi lega. Lega lah. Tak minum susu tu pun lega. Tak sapu minyak tu pun lega. Artinya apa? Kita nampak apa? Kita nampak kerja kita hak dekat ni. Kita tak nampak pemberi dia. Maka jadilah kita manusia yang lupa kepada pencipta kita. Sehingga akhirnya kita makin jauh tenggelam dalam keduniaan yang ada di sekeliling kita. Maka kita nampak agama ni karut ya. Karut. Ni zaman 52 ni, zaman 52, zaman 53 ni. Oleh demikian hamba berseru, wahai saudara-saudara hamba, Islam umumnya dan Islam Melayu khasnya, biarlah bangsa beragama yang lain dari Islam itu membuang agamanya. Kita akan sebut mengajar. Ini seruan Syekh kita kepada orang Islam. Kita akan tengok nanti, kita akan baca lagi. Sebab apa tuan? Sebab di sini ada rahsia kepada kekuatan kita orang Islam. Betul tak? Jadi dalam mukadimah ni banyak benda yang Syekh kita bicara. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap, kesalahan bahasa, mohon maaf. Belajar banyak-banyak, minta maaf banyak-banyak, belajar. Jadi mudah-mudahan apa yang teman kita ni berkati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bila kita baca kitab ini tuan, kita akan dapat gambaran yang sebenar tentang urusan agama yang perlu kita ambil berat. Apa perkara yang sebab yang menjaga seluruh urusan hidup kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita jaga Allah Taala dengan sempurna, maka Allah Taala akan jaga urusan kita dengan cara yang paling sempurna. Kan dalam hadis kata apa? Kalau hamba-Ku mereka berselangkah, kalau hamba-Ku mereka bersyirkai kan, aku akan datang kepada dia depan. Kalau hamba-Ku berlari berjalan mereka aku akan datang dengan cara berlari anak. Itu lah. Menunjukkan apa? Kita buat sikit ya. Allah akan paling lebih daripada apa yang kita buat. Contoh pernah jumpa satu hadis Nabi yang ketika Ubay bin Ka'ab tanya kepada Rasulullah tentang masalah selawat ni. Dan selawat yang mana kan? Jadi masyhur betul-betul tahu. Nabi kata ikut sekarang nak selawat yang mana buat? Lagi banyak lagi baik. Dia kata nak jadikan 1/4 hidup aku, 1/3 kemudian separuh last sekali seluruh hidup aku jadikan dengan penuh dengan selawat. Nabi kata idzan yukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Kalau macam tu Nabi kata akan diampunkan dosa kamu, wa yukfa hammuk, dicukupkan segala hammuk. Hammuk ni kan perkara yang berarti fikiran. Perkara yang kena kalimat muhim tu penting. Benda yang jadi penting, kepentingan negeri tu apa dia? Tahu dia? Bangun pagi fikir amal tak? Fikir Allah Ta'ala, fikir agama. Dah, fikir nak makan. Hari ni fikir nak makan apa? Tengah hari fikir nak makan di mana? Malam fikir nak makan siapa? Dah, kita fikir nak makan. Benda dah hidup. Allah Ta'ala kata, Nabi kata kalau hang jadikan seluruh hidup hang penuh dengan selawat aku, yang pertama Allah Ta'ala jamin akan bagi pada yukfa hammuk, hidup hang akan dicukupkan seluruh keperluan hidup hang. Yang kedua, dia pulihkan dosa hang. Mai ke mana tuan? Cari tengok. Mai ke mana? Homework untuk bulan depan kita jumpa orang. Macam mana selawat banyak ni boleh jadi cukup urusan kita dicukupkan. Dan masalah apa dosa kita boleh faham. Ni urusan kita, urusan dunia kita ni boleh cukupkan Allah. Nak fikir tengok. Balik fikir lagi. Sebulan fikir 30 hari. Mana? Try buat tengok. Ni bulan Ramadan awal. Daripada pagi bangun sampai tidur. Selawat ni tengok boleh berapa ribu kali. Tiap-tiap hari 30 hari. Kita tengok apa yang berguna hidup kita. Allah Ta'ala. Dan itu tuan-tuan kita lah.
tajak majma'na, mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita sampaikan. Yang baik kepada Allah Taala, salam kepada maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil dinina siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.